Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali kita sekali lagi di channel Magajis. Terima kasih kepada semua subscriber Magajis. Aku ucapkan ribuan terima kasih atas sokongan dan support daripada korang semualah. Sebab dengan hasil subscribe ni, sedikit sebanyak dia membantu aku juga, guys. Okey, untuk minggu ni aku nak review 1 jam keluaran terbaru daripada Garmin. Jam ni kita selalu guna untuk diving. So untuk pengetahuan korang, dekat tangan aku sekarang ni adalah jam Garmin Descent G1. Jam ni direka khas untuk diver. So kalau korang nak tengok info yang lebih lanjut tentang jam ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Tanpa berlengah masa, jom kita mulakan. Okey, sekarang kita nak unboxing jam Garmin Descent G1 ni lah. Seperti apa yang korang tengok sekarang ni. Dari segi kotak dia tak jauh beza pun. Hampir lebih kurang sama dengan kotak Instinct 2 lah. Dari segi design tak ada banyak beza. Memang design dia memang overall memang sama je, geng. So aku tak nak sembang pasal design kotak. Kita terus proceed kepada bahagian unboxing dia lah. Jom kita mulakan. Okey, seperti yang korang sedia nampak sekarang ni, inilah dia rupa reka bentuk jam Garmin Descent G1. So untuk pengetahuan korang, jam ni hampir sama design dia dengan jam Instinct. Kalau korang tengok memang tak jauh beza pun kalau korang tengok sebelah-sebelah. Lepas tu sekarang kita try buka. Macam biasa, guys, dekat dalam dia kalau untuk jam diving, memang Garmin sediakan satu extra band yang panjang lah. Band ni dia memang panjang sedikit, tapi aku tak berapa pasti kegunaan dia untuk apa. Tapi memang salah satu band dia memang direka panjang, geng. Okey, sekarang kita tengok pula apa yang ada dekat dalam jam ni lah. Ni memang betul-betul fresh. Aku tak pernah buka lagi. So inilah dia rupa dan reka bentuk jam Descent G1. Dia agak berat sedikit ya, geng. Dia berat sedikit kalau nak dibandingkan dengan jam Instinct 2. Walaupun design dia hampir sama, tapi kualiti dan feel dia rasa lebih mahal dan solid kalau nak dibandingkan dengan jam Instinct 2 lah. Lepas tu untuk pengetahuan korang, jam Garmin Descent G1 ni menggunakan quick fit band ya. So kat sini memang senang lah untuk korang nak tukar band dia. Size band dia adalah 22mm. Seperti mana yang korang tengok sekarang ni, dekat sini dia ada tulis lah 22 quick fit. So senang untuk korang tukar. Okey, sekarang kita nak switch on jam ni. Tanpa berlengah masa, jom kita mulakan. So first kali kita buka dulu stiker yang ada dekat depan jam ni. And then kita try switch on. So untuk pengetahuan korang, di bahagian kiri dia, yang kecil-kecil ni, yang bahagian berkilat ni, ini adalah panel solar untuk jam Garmin Descent G1 ni lah. Untuk pengetahuan korang juga, jam yang aku buka ni adalah jam Garmin Descent G1 Solar Edition ya. So kat sini macam biasa korang kena start dululah. So aku skip sahaja semua benda ni.
sekarang aku dah siap setup semua dah. Okey, untuk pengetahuan korang, bila korang dah buka jam ni, ataupun bila korang dah switch on jam ni, ini adalah muka paparan hadapan untuk jam Dyson G1 ni. Lepas tu kita tengok pula pada bahagian sukan dia lah. Dekat sini dia ada fungsi single gas. Maksud single gas ni, korang kalau nak pergi dive tu, kalau korang jenis dive yang menggunakan satu tong gas, korang boleh gunakan mode ni lah. Kalau ni bermaksudnya korang dive menggunakan 2 tong gas. Dan CCR ni mungkin ada lagi function-function lain yang aku tak berapa nak faham. Kalau aku nak explain pun aku takut aku bagi info yang salah. Jadi secara roughly aku akan scroll je lah fungsi-fungsi yang ada dekat dalam jam ni. Ada gauge, apnea, apnea hand, plan dive dan tide. Ini semua adalah fungsi-fungsi diving yang biasa diver gunalah. Untuk pengetahuan korang, jam Dyson G1 ni bukan direka khas untuk aktiviti diving sahaja, okey? Selain daripada aktiviti diving, korang juga boleh melakukan pelbagai aktiviti sukan yang lain. Sebagai contoh, berlari, berenang, berkayuh basikal dan beberapa lagi fungsi-fungsi yang lain. Okey, sedikit info tambahan. Dekat jam Garmin Dyson G1 ni, korang boleh menggunakan fungsi virtual run. So dekat sini secara automatiknya jam ni adalah kompatibel dengan aplikasi third party. Sebagai contoh, apps Zwift. Zwift Run memang automatik korang boleh gunalah kalau korang ada jam ni. Sebab jam ni support virtual run. Selain daripada mempunyai aktiviti sukan, jam ni juga mempunyai beberapa fungsi yang lain lah. Maksud aku, kalau kita kira daripada segi pemantauan kesihatan, jam ni mempunyai bacaan SpO2, lepas tu ada step calculator, ada bacaan heart rate, ada bacaan body battery, ada bacaan sleep data. Lepas tu, selain daripada tu, kalau korang jenis yang suka hiking juga, jam ni memang tak ada masalah untuk korang bawa hiking lah. Sebab jam ni ada disediakan sekali dengan fungsi kompas serta barometrik altimeter lah. Bukan itu saja geng, dekat jam Dyson G1 ni juga dia ada fungsi moon phase. Maksud aku, fungsi moon phase ni korang boleh guna untuk dapatkan ramalan bulan waktu ketika malam lah. So sebagai contoh, macam sekarang ni dia ada tulis lah warning crescent. Maksudnya bulan separuh je lah. Dia bukan bulan full ataupun bulan mengambang. Dia ada macam slash sikit je kat tepi ni. Selain daripada tu, jam ni juga mempunyai bacaan suhu lah. Dekat sini, sebab tadi aku baru buka, so dia punya bacaan suhu mungkin tak berapa accurate lah. Tapi dia akan ambil masa sikit untuk calibrate keadaan suhu semasa dekat dalam bilik ni. Tapi untuk masa sekarang ni, dia kata 91 darjah Fahrenheit. Yelah kot, F ni Fahrenheit rasanya. Okay, selain daripada tu, dekat dalam jam ni juga mempunyai fungsi training status lah. Kalau korang tak training, dia ada tulis lah kat sini under training ke. Kalau korang ada training, mungkin dia ada tulis lah overload ke ataupun sebagainya lah. Ok guys, sekarang kita sentuh pula pada daya tahan bateri. Jam Dyson G1 ni mampu bertahan selama lebih kurang 21 hari untuk version yang tanpa solar. So, kebiasaannya version yang ada solar dia akan lebih dalam 10 hingga ke 5 hari.
So dekat situ korang boleh buat perbezaan dia lah. Untuk penggunaan GPS pula, jam Dyson G1 ni dia mampu bertahan selama lebih kurang 25 jam. Okey. Dia agak lama juga, geng. Okey, selain daripada tu, kita tengok pula dia punya watch face lah. Okey, ni adalah watch face basic yang korang boleh dapat dekat dalam jam Garmin ni lah. Kan? Kalau korang tengok sekarang ni, memang watch face ni sama sebiji macam watch face Instinct 2 lah. Memang tak lari langsung, memang sebiji sejibon, guys. Dan untuk pengetahuan korang, jam Garmin Dyson G1 ni juga adalah kompatibel dengan Connect IQ. Jadi, korang boleh download watch face kegemaran korang dan masukkan kat dalam jam Dyson G1 ni. Sebagai contoh, watch face lain dekat jam Instinct 2 ni lah. Watch face ni memang korang boleh masuk dekat dalam jam Instinct 2 ni. So, korang jangan risau. Korang tak akan bosan untuk pakai watch face sebab korang ada pilihan untuk tukar watch face dan menggunakan watch face yang ada dekat dalam Garmin Connect IQ lah. Okey, geng, sebelum aku terlupa, jam ni korang boleh dapatkan pada tanda harga RM3,030 sahaja untuk version yang solar. Manakala untuk version yang tanpa solar, korang boleh dapatkan pada tanda harga lebih kurang 2,500 hingga ke 2,600 macam tu lah, geng, untuk versi yang tanpa solar. Jadi korang boleh decide lah korang nak pakai yang ada solar punya ataupun yang tak ada solar. Tapi bagi aku, secara personally, aku rasa jam ni korang dah cukup dah untuk beli yang tak ada solar. Sebab yang tak ada solar pun tahap daya tahan bateri dia boleh bertahan selama lebih kurang 21 hari. Okay, so dah cukup panjang dah untuk korang guna. So pilihan di tangan korang, korang tentukanlah sendiri. Okay, selain daripada tu, dekat dalam jam ni juga korang boleh adjust dive setup korang lah. Sebagai contoh kat sini korang boleh tengok, korang boleh setup dia punya gas, conservatism, water type, PO2, alert, apnea surf, safety stop, end dive delay, CCR set point, backlight dia, heart rate, double tap to scroll. Dekat sini ada banyak lah fungsi-fungsi dive yang korang boleh adjust ikut kesesuaian dan penggunaan korang lah. Dari segi safety pula, kita tengok apa yang ada dekat dalam jam ni lah. Dekat dalam jam ni korang boleh gunakan incident detection, assistant alert, emergency contact. Untuk korang aktifkan incident detection ni, korang kena set up dulu emergency contact dekat dalam jam ni lah. Sebagai contoh, korang letak nama kawan rapat korang ke, ibu bapa korang ke. So bila korang dah set up dekat dalam aplikasi Garmin Connect, korang boleh menggunakan incident detection ni punya function lah. So dekat sini, untuk pengetahuan korang, incident detection ni cuma boleh diaktifkan untuk fungsi-fungsi sukan yang korang pilih sahajalah. Kalau macam korang pakai saja, lepas tu korang jatuh tanpa melakukan aktiviti sukan, dia tak akan send apa-apa incident detection lah. Sebab Garmin ni lebih fokus kepada orang yang sedang melakukan aktiviti sukan. Sebagai contoh, kalau korang berlari, lepas tu korang kena langgar ke tengah-tengah lari kan, so fungsi ni akan berguna lah, sebab dia akan send SOS message terus direct dekat emergency contact yang korang dah tetapkan pada mula-mula tadi. Okay, secara personally, aku tak berapa suka dengan screen size yang ada pada jam Garmin Dyson G1 ni. Sebab bagi aku, jam Garmin Dyson G1 ni, dia punya screen adalah kecil sedikit kalau nak dibandingkan dengan jam Instinct yang aku pakai sekarang ni. Jadi
untuk aku nak tengok semua data-data yang ada dekat dalam jam tu, dia agak sempit. So aku rasa benda ni adalah salah satu kekurangan yang ada dekat dalam jam ni lah. So aku harap Garmin boleh implement sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Bagi aku jam ni memang sangat berbaloi lah. Cuma skrin dia je yang kecil. Okey guys, itu sahaja review ringkas daripada aku pada kali ini. Sekiranya korang berminat untuk beli jam diver ni, korang boleh tekan link yang ada dekat dalam description di bawah. So, sekiranya korang rasa info yang aku kongsikan pada kali ini berguna, korang jangan lupa share, like dan subscribe guys, kalau korang masih belum subscribe. Semoga kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Bye!